الحمد لله القائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari ini, khatib mengajak semua hadirin agar menghayati khutbah yang bertajuk Saat Kegemilangan Islam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, realiti pada hari ini umat Islam di beberapa buah negara sedang mengalami siri-siri kekalahan, kemusnahan, kehancuran, kematian, penghinaan dan penindasan yang berlanjutan tanpa penghujungnya. Adakah sebegini takdirnya sampai bila-bila yang mesti kita tempuhi dan lalui tatkala menuju tuanya dunia ini? Adakah kita memang lebih rendah berbanding umat Islam terawal dan sebelum kita? Jawapannya tidak sama sekali. Segala musibah yang melanda umat Islam pada saat ini hanyalah bersifat ujian lagi sementara, sampai masanya umat Islam akan kembali gemilang, bahkan menjadi umat Islam pada akhir zaman. Begitu besar keistimewaannya. Ayuh kita ambil tahu sebahagiannya. Pertama, keadilan khilafah akan muncul kembali. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, zaman kenabian akan terus berlangsung pada kamu sehingga ke tempoh yang dikehendaki Allah. Kemudian dia akan mengangkatnya. Setelah itu akan berlangsung masa khilafah, berteraskan kenabian sehingga ke tempoh yang dikehendakinya sebelum diangkat. Selepas itu datang pula masa kerajaan yang saling menggigit sehingga ke tempoh yang dikehendakinya. Menyusul selepas itu datang pula masa penguasa yang mendominasi sehingga ke tempoh yang dikehendakinya. Setelah itu kembali semula masa khilafah, berteraskan kenabian. Huzaifah berkata, sampai situ Nabi diam. Riwayat Ahmad. Perasan atau tidak, sebenarnya kegemilangan khilafah Islam yang terakhir iaitu khilafah Uthmaniyah baru sahaja berakhir sekitar tahun 1924. Bermakna tidak lebih 100 tahun yang lalu sahaja. Walhal masyarakat barat yang berbangga dengan tamadun Rom, mereka mengambil masa lebih daripada 1000 tahun untuk menjadi seperti sekarang. Empire Rom jatuh pada tahun 476 Masehi. Barat bangkit dan membangunkan negara mereka semula sebagai kuasa kolonial sekitar tahun 1770-an. Kedua, Islam akan dikenali setiap manusia. Hadis riwayat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan-nahar wa la yatruku Allah baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadha ad-din.
bi'izzi azizin atau bizulli dhalilin. Agama ini akan sampai ke mana-mana tempat, yang sampai malam dan siang. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan rumah maupun kemah, melainkan Allah akan masukkan ke dalamnya agama, sama ada dengan kemuliaan atau kehinaan. Riwayat Ahmad. Benarkah pada saat ini masih ada manusia di sana sini yang belum dengar apalagi kenal tentang Islam? Jika begitu, laksanakanlah sebaiknya tanggungjawab dan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa yang terjadi di Palestin dari awal hingga kini menjadi salah satu peristiwa menyebabkan lebih ramai manusia mencari makna Islam yang sebenar. Ketiga, Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, demi jiwaku di tangannya, semakin hampir saat turun kepada kamu Isa bin Maryam sebagai penguasa yang adil. Beliau akan memecahkan salib, membunuh khinzir dan menghapuskan jizyah. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, keistimewaan keempat, umat Islam menjadi umat kaya raya. Hal ini sebagaimana dalam sambungan daripada hadis tentang Nabi Isa turun ke bumi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, harta kekayaan pada ketika itu melimpah ruah sehingga tiada seorang pun yang mengambilnya, sehingga kan satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Riwayat Al-Bukhari. Menurut Qadhi Iyad dalam syarah Muslim, maksudnya pahala sujud adalah lebih baik daripada pahala sedekah, walaupun sebanyak dunia dan seisinya. Hal ini kerana pada ketika itu kekayaan begitu melimpah sehingga tiada lagi orang yang tamak haloba dan tiada lagi jihad yang memerlukan sumbangan. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup dengan berita-berita kejayaan besar, keistimewaan-keistimewaan yang bersifat maknawi. Berikut pula boleh jadi lebih besar maknanya untuk diri kita. Yang kelima, boleh mendapat mimpi benar. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kiamat semakin dekat, mimpi seorang mukmin menjadi seakan-akan tidak berdusta lagi. Orang yang paling benar mimpinya ialah orang yang paling jujur kata-katanya. Mimpi seorang muslim ialah sebahagian daripada 45 bahagian kenabian. Riwayat Muslim. Yang keenam, Nabi SAW mengakui cinta kita sebagai umatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW mengisytiharkan, min asyaddi ummati li hubban nas yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Umatku yang paling mencintaiku ialah suatu kelompok yang datang selepasku nanti. Ada antara mereka sampai berangan-angan untuk melihat aku, walaupun dengan menggadai ahli keluarga dan harta bendanya. Riwayat Muslim. Ketujuh, Nabi SAW merindui kita. Sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku teringin kalau dapat berjumpa dengan teman-temanku. Sahabat pun membalas, bukankah kami teman-temanmu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, kamu sahabatku, temanku ialah mereka yang belum ada lagi sekarang. Riwayat Muslim. Yang ke-8, sahabat Nabi mengagumi iman kita. Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Kami berbincang tentang sahabat Nabi dan jasa-jasa mereka. Lantas beliau berkata, sungguh hal Muhammad sebenarnya begitu jelas bagi sesiapa yang melihatnya. Namun sungguh tiada orang yang lebih baik imannya daripada orang yang beriman secara ghaib. Beliau pun membaca ayat 1 hingga 3 surah Al-Baqarah. Riwayat Al-Hakim. Kitalah orang yang beriman dengan Nabi secara ghaib.
yakni tanpa melihat susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain yang ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumi iman kita. Diriwayatkan suatu hari sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah terdapat orang yang lebih besar pahalanya daripada kami?" Kami menjawab denganmu dan mengikutimu. Nabi membalas, "Maka apa yang boleh menghalang kamu lagi, sedangkan Rasulullah ada dalam kalangan kamu dan wahyu dari langit turun secara langsung kepada kamu. Bahkan ada kaum yang datang selepas kamu, mereka menerima Al-Quran dalam bentuk kitab, namun mereka tetap beriman dan beramal dengannya. Mereka lah orang yang lebih besar pahala daripada kamu. Mereka lah orang yang lebih besar pahala daripada kamu." Riwayat At-Tabarani. Masya Allah, demikian sebahagian keistimewaan yang Allah peruntukkan kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Tinggal lagi sama ada kita mahu mengambil peluang ataupun tidak. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umatku seperti hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, yang awal atau yang akhir." Riwayat Tirmizi. Lalu apalagi alasan untuk kita tidak bersemangat dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini? Hadirin umat Islam sekalian, mengakhiri khutbah, mari kita rangkumkan dengan rumusan-rumusan berikut. Umat Islam hendaklah yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan terus menuntut ilmu dari guru-guru yang mursyid, melakukan amal saleh dan jangan terlibat dengan perkara yang membawa fitnah. Yang kedua, sebagai umat Islam, berpeganglah dengan akidah dan keyakinan yang benar, bersyariat dengan betul dan berakhlak mulia dalam kepelbagaian dan cabaran semasa dan mendatang. Yang ketiga, jadikan diri kita sentiasa takut Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mengharap kepadanya demi kejayaan di dunia dan di hari pembalasan kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, katanya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam." Surah Al-Baqarah 132. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya aziz ya muntaqim ya jabbar, Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka. Keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'alka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzim a'da' al-muslimin, ihzim a'da' al-muslimin, ihzim a'da' al-muslimin, ihzimhum ihzimhum wansur al-muslimin alayhim. Allahumma ya dafi' al-bala idfa' 'anna hadha al-waba' wal-bala' wal-marad wash-shada'id wal-mihan bilutfika ya latif. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة